Now gold is not in her. Hai, bertemu sekali lagi dalam channel Cik Luti. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bertemu sekali lagi dan tajuk PMP kita pada hari ini ialah langkah-langkah penyatuan Jerman selepas tahun 1871. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa penyatuan Jerman terdapat pada dua tahap, iaitu tahap pertama 1864 sehingga 1870 yang lebih kepada peperangan, di mana langkah penyatuan Jerman tahap kedua 1871 adalah lebih kepada usaha untuk memulihkan keadaan di Jerman. Antara langkah-langkah yang telah diambil adalah memulihkan keamanan di Jerman dan Eropah. Bismarck telah mengambil langkah-langkah bagi mewujudkan keamanan di dalam dan luar negara. Beliau mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi membangunkan negara Jerman. Bismarck mengamalkan dasar berhati-hati bagi menjalinkan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain di Eropah. Beliau bimbang Perancis yang telah kehilangan banyak tanah jajahan kepada Jerman pada tahun 1871 akan menyerang Jerman. Pada tahun 1882, Bismarck mengadakan perikatan dengan Austria dan Itali yang dikenali sebagai Perikatan Bertiga. Melalui perikatan ini, beliau berharap negara-negara lain, terutamanya Perancis, tidak akan memulakan peperangan terhadap Jerman. Langkah seterusnya adalah dengan memperkenalkan perlembagaan Jerman. Bismarck mengambil langkah mengukuhkan penyatuan Jerman dengan memperkenalkan perlembagaan umum bagi seluruh Jerman. Perlembagaan Jerman memperuntukkan kuasa bagi penubuhan sebuah parlimen yang terdiri daripada Majlis Persekutuan dan Diet Maharaja. Majlis Persekutuan terdiri daripada wakil-wakil yang dilantik daripada semua negeri di Jerman, manakala Diet Maharaja terdiri daripada 400 orang ahli yang dipilih oleh rakyat Jerman. Diet Maharaja mempunyai kuasa yang amat terhad dalam meluluskan sesuatu undang-undang. Majlis Persekutuan, Chancellor dan Kaiser mempunyai kuasa membatalkan sebarang keputusan yang dibuat oleh Diet Maharaja. Mengikut perlembagaan Jerman, kuasa sebenar terletak di tangan Chancellor dan Kaiser. Chancellor mempunyai kuasa untuk melantik menteri-menteri dan bertanggungjawab kepada Kaiser. Kaiser mempunyai kuasa dalam hal ketenteraan, hubungan luar dan meluluskan undang-undang. Selain itu, Kaiser juga menguasai parlimen dengan melantik wakil-wakilnya di parlimen. Perlembagaan ini memberikan kuasa kepada Bismarck untuk mengukuhkan penyatuan Jerman. Langkah seterusnya adalah menyekat pengaruh gereja. Semasa pemerintahannya, Bismarck menghadapi masalah dengan gereja Roman Katolik. Padri-padri gereja Roman Katolik ingin berkuasa semula dan mereka menyeru jajahan di Jerman menuntut lebih kebebasan daripada Kaiser. Dalam pada itu, Paus bermula bertindak untuk mempengaruhi Jerman dalam hal ehwal politiknya. Bismarck bimbang kebangkitan gereja Roman Katolik akan memecahkan perpaduan dalam negeri Jerman. Bagi mencegah perkembangan semula kuasa gereja, Bismarck memulakan pergerakan anti-gereja yang dikenali sebagai Kulturkampf pada tahun 1872. Beliau meluluskan siri undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang May bagi menyekat perkembangan gereja Katolik di Jerman. Undang-Undang May menetapkan bahawa semua sekolah agama Katolik diletakkan di bawah bidang kuasa negeri kerajaan dan mempunyai kuasa untuk melantik pegawai-pegawai tinggi dalam gereja Katolik. Undang-undang ini juga menetapkan jawatan-jawatan dalam gereja hanya dipegang oleh orang Jerman sahaja. Langkah seterusnya adalah dengan menyeragamkan sektor ekonomi. Bismarck sedar bahawa kedudukan ekonomi yang stabil amat penting untuk melahirkan negara Jerman yang bersatu dan kuat. Beliau mengambil langkah-langkah untuk memperkenalkan sistem pencukaian, mata wang serta sistem sukatan dan timbangan yang seragam di seluruh negara. Bismarck menyatukan perkhidmatan pos dan telegraf di seluruh Jerman. Beliau menyediakan sistem perhubungan yang lebih baik dengan membina jaringan jalan raya bagi menghubungkan seluruh Jerman. Perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Bismarck dalam bidang ekonomi mendapat sokongan daripada golongan peniaga dan juga pekilang. Seterusnya, Bismarck membangunkan sektor perindustrian. Bismarck juga mengambil langkah untuk menjadikan negara Jerman sebagai sebuah negara perindustrian yang kaya. Beliau mengambil langkah untuk memastikan kekayaan sumber asli di negara Jerman seperti aram batu, besi, potasium dan lignit digunakan dengan cekap dan mahir. Beliau juga menubuhkan pertubuhan yang dikenali sebagai kartel untuk menyelaraskan pertumbuhan industri di Jerman. Pada tahun 1875, sebuah bank kebangsaan dikenali sebagai Reichsbank telah ditubuhkan. Dalam pada itu, daerah-daerah perusahaan
peradaban baru diwujudkan di sepanjang lembah Rhine, Ruhr, Saar dan Silesia. Bismarck juga mengambil langkah memajukan sektor pertanian dan perdagangan. Bismarck turut mengambil langkah-langkah untuk membangunkan sektor pertanian dan perdagangan di Jerman. Bagi meningkatkan pengeluaran pertanian, baja-baja merah dikeluarkan oleh kilang-kilang di Jerman. Dalam bidang perdagangan, beliau memperkenalkan Undang-Undang Tarif pada tahun 1879. Undang-Undang Tarif berperanan menyekat kemasukan barang-barang dari negara luar seperti Britain dan Perancis. Undang-Undang Tarif menyelamatkan pedagang dan petani Jerman yang tidak dapat bersaing dengan barang-barang yang dikeluarkan oleh negara-negara lain seperti Britain, Perancis, Rusia dan juga Amerika. Seterusnya adalah dalam pemulihan sosial. Bismarck juga memperkenalkan rancangan-rancangan sosial bagi merapatkan jurang antara golongan kaya dengan golongan miskin. Bismarck bertindak memperkenalkan undang-undang bagi memperbaiki taraf hidup golongan pekerja di kilang-kilang baru. Pada tahun 1885, Bismarck memperkenalkan undang-undang insurans sakit untuk membantu pekerja-pekerja mendapatkan kemudahan perubatan percuma dan gaji jika mereka sakit. Beliau juga meluluskan undang-undang untuk melindungi pekerja yang cedera semasa bekerja. Mengikut undang-undang tersebut, majikan dikehendaki membayar penuh kos perubatan pekerja yang cedera semasa bekerja. Pada tahun 1889, Undang-Undang Insurans Hari Tua telah diluluskan oleh kerajaan. Berdasarkan undang-undang ini, pekerja-pekerja akan menyumbangkan sebahagian daripada gaji mereka kepada tabungan wang ini dan boleh mengeluarkan apabila mereka bersara. Menerusi rancangan-rancangan sosial ini, beliau berjaya menyatukan negara Jerman bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelbagai lapisan penduduk di Jerman. Baiklah para pelajar, itulah antara langkah-langkah yang telah diambil oleh Bismarck dalam menyatukan Jerman pada tahap kedua. Perlu diingatkan kepada para pelajar, jika ada soalan berkenaan dengan Jerman, sila pastikan tahap mana yang dikehendaki, sama ada tahap 1 ataupun 2, kerana pada kedua-dua tahap jawapannya adalah berbeza, di mana pada tahap 1 lebih kepada peperangan dan tahap 2 adalah lebih kepada membangunkan negara Jerman. Terima kasih semua kerana telah memilih channel Cik Buti untuk mendapatkan video-video yang selanjutnya. Jangan lupa klik di sebelah